TV KPM. Aduh, penat betul hari ni. Tak tahulah kenapa pula tiba-tiba penat. Banyak kerja nak siapkan sana sini. Kenapa tu, Man? Tak tahulah cikgu. Hari ni rasa macam penat sangat. Penat. Tak tahu kenapa. Dah makan ke belum? Rasanya belum makan cikgu. Belum makan, sebab tu tak ada tenaga. Oh, betul juga cikgu. Kita kena makan untuk ambil tenaga. Ambil tenaga. Sebab pasal tenaga, hari ni kita nak belajar tentang sumber tenaga utama dunia. Sumber tenaga? Sumber tenaga. Nak tahu ke tak? Saya nak tahulah cikgu sumber tenaga tu. Kita pergi makan dulu, tambah tenaga badan. Jom kita pergi makan cikgu. Jom. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semua dalam keadaan baik-baik dan sihat-sihat sejahtera. Dan pada hari ini, kita nak mempelajari satu mata pelajaran yang cukup menarik, iaitu mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Tapi, siapa guru yang akan bersama dengan kita ya? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, pada hari ini kita bersama dengan juru bahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Norziana Yov. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan guru yang akan mengajar kita pada hari ini adalah Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Tengok muka Cikgu betul-betul ceria pada hari ini. Alhamdulillah. Aiman sihat? Saya pun sihat Cikgu. Sebab tadi baru lepas makan tadi Cikgu. Dah makan, dah ada tenaga. Dah ada tenaga. Kita boleh belajar hari ni kan? Okey, baik Cikgu. Sebenarnya tadi Cikgu, apa kaitannya kita punya gimmick dengan mata pelajaran kita pada hari ini Cikgu? Tadi gimmick tentang pengambilan tenaga untuk badan kita. Tapi untuk topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan sumber tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan kita seharian. Seharian ni, selain daripada untuk badan kita, kita gunakan sumber tenaga yang lain untuk meneruskan kehidupan kita. Sama ada kita nak bekerja, nak belajar kan, terutama murid-murid di rumah kan, nak belajar. Ada kaitan dengan topik yang kita akan belajar ini. Baik Cikgu, jadi kita pun dah semangat dah makan dah tadi kan. Okey, baik. Jadi kepada murid-murid sekalian, jom sama-sama kita bersama dengan guru kita pada hari ini untuk meneruskan kelas kita Geografi tingkatan 5. Baik, dipersilakan Cikgu. Okey, boleh saya teruskan? Silakan. Okey, silakan. Ini adalah topik kita yang akan kita pelajari pada hari ini, iaitu kesan penerokaan dan pengurusan sumber tenaga. Okey, ini topik yang akan kita belajar dan kita akan kupas satu persatu. Kita belajar secara santai, yang penting kita dapat sesuatu. Betul Cikgu. Pada hari ini untuk bekalan kehidupan kita seharian pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. Okey. Jadi sebelum kita pergi pada yang lebih lanjut, kita tengok dulu standard pembelajaran apa yang akan murid-murid pelajari pada hari ini, iaitu yang pertama adalah menghuraikan kesan penerokaan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Apakah kesan bila kita teroka ni sumber tenaga ni kepada alam sekitar kita? Penting alam sekitar kita ni, murid-murid rumah dan Aiman, kita kena jaga dia dengan sebaik mungkin. Yang kedua adalah menghuraikan kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kita belajar sikit-sikit santai-santai hari ni. Kita ada 3 perkara saja. Dan yang terakhir adalah membahaskan usaha pengurusan sumber tenaga di dunia. Apa usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan sumber tenaga di dunia ni kekal dan boleh kita gunakan untuk kehidupan kita setiap hari dan pada masa akan datang. Itu objektif kita untuk kita belajar pada hari ini. Untuk kita capai hari ini Cikgu. Kita capai hari ini. Kita faham sama-sama dan kita dapat manfaatkan apa yang kita faham. Itu yang penting. Kita faham dan kita manfaatkan. Faham saja tak guna juga kan. Kita kena manfaatkan apa yang kita faham
dan kita sebarkan kepada orang lain supaya ilmu ni kekal boleh dikongsi bersama. Baik cikgu, boleh kita mulakan cikgu? Okey, pengenalan kepada pengurusan sumber tenaga kan. Kenapa kita perlu uruskan sumber tenaga dengan baik? Okey, pengurusan sumber tenaga merujuk kepada usaha menguruskan sumber tenaga tidak boleh baharu. Dia ada perkataan tidak boleh baharu ni. Okey, dan sumber tenaga boleh baharu. Okey, secara terancang. Saya yakin Aiman mungkin tertanya-tanya lah. Apa sumber tenaga tidak boleh baharu ni? Oh, saya pun tak tahulah cikgu. Memang tak tahu. Murid-murid di rumah pun ada yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Kita bagi tahu. Oh, okey, supaya baik, cikgu. semua orang tahulah. Aiman tahu, murid-murid di rumah pun tahu kan. Okey, sumber tenaga tidak boleh baharu ni maksudnya sumber tenaga yang kita gunakan itu akan habis kita gunakan. Sebagai contohlah, Aiman bekerja naik motosikal atau ke kereta. Naik kereta kan. Contoh, saya bagi contoh dekat Aiman ataupun murid-murid pergi sekolah naik kenderaan kereta. Okey, kita isi petrol dalam kenderaan kita. Cukup satu masa, kita terpaksa isi semula petrol tersebut kerana petrol tu dah habis digunakan untuk menghidupkan kenderaan. Itu dipanggil sumber tenaga tidak boleh baharu, dia habis. Habis begitu sahaja, dia tak boleh diperbaharui dah. Dan sumber tenaga boleh baharu, dia takkan habis. Sebagai contoh, cahaya matahari. Dia akan kekal, akan ada, dia tidak habis. Okey, yang kedua, contoh yang lain adalah air. Kan kita minum air, pernah tak berlaku bekalan air di dunia ni tak ada dah semuanya. Tak pernah pula tak pernah cikgu. berlaku kan. Sebab air ini adalah sumber tenaga boleh baharu, dia dalam kitaran semula jadi. Kita minum, kita buang, akan pergi ke satu tempat, diproses secara semula jadi, turunnya hujan, sampai ke semula pada kita air yang dah diproses dan kita minum. Begitulah, itu yang dipanggil sumber tenaga boleh baharu. Okey, baik cikgu. Ini yang paling penting yang kita nak tahu cikgu tapi kita itulah bila cikgu kata takut pula kita bila mana sumber ni dah mula tak ada cikgu mula ni tak ada. Jadi bila kita tak uruskan sumber tenaga dengan baik, akan sampai satu masa nanti akan wujud sumber tenaga ni yang tak boleh baharu tadi akan habis, hilang. Aduh. Kita nak guna macam mana tak ada tenaga. Macam tadi kan kita tak ada tenaga badan, kita rasa macam penat. Sebab apa? Kita tak makan. Okey. Sebab makanan adalah sumber tenaga untuk badan kita. Aiman dan adik-adik di rumah, murid-murid rumah, cuba boleh fikir-fikirkan kita, jana-jana pemikiran kita, apakah akan berlaku sekiranya sumber makanan tadi tak ada. Alamak. Macam mana kita nak hidup? Kuruslah saja cikgu. Kuruslah kan. Kuruslah kita. Okey. Tapi kalau sumber tenaga yang kita guna sebagai contoh yang saya sebut tadi kan, macam petrol tadi, dah tak ada dah. Maka tiada gunalah kenderaan-kenderaan yang banyak tadi. Fungsi dia dah tak ada dah. Sebab nak menggerakkan kenderaan tadi kena guna tak ada petrol. sumber tenaga. Maknanya kena naik basikal balik lah. Naik basikal balik atau berjalan kaki lah untuk kesihatan. Dah sumber makanan tak ada, jalan kaki pula. Baik. Makin kurus. Okey. Dan selepasnya cikgu kita nak cerita pasal kesan pula cikgu Yes. Tapi boleh kita rehat sekejap cikgu? Boleh. Sebab tadi saya lupa minum air. Lupa minum air. Dah makan tapi tak minum air. Jom kita minum air. Baik, adik-adik sekalian, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini kita dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Bila kita makan baru kita ada tenaga. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Silakan. Saya teruskan. Untuk segmen kali ini kita pergi kepada kesan penerokaan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Apakah kesan bila kita teroka sumber tenaga ni kepada alam sekitar? Kita tengok aktiviti yang pertama adalah perlombongan petroleum dan gas asli seperti yang dipaparkan di sini murid-murid di rumah. Kita tengok ini adalah grafik ataupun lakaran bagaimana proses perlombongan petroleum dan gas asli berlaku. Tengok yang pertama, bila penerokaan
sumber tenaga petroleum dan gas asli ini tidak dikawal dengan baik ataupun tidak diselenggara atau diuruskan dengan baik, akan berlakunya pembebasan asap dan gas yang mencemarkan udara. Kita kan bernafas, kita gunakan sumber oksigen dari udara. Kalau oksigen itu tercemar, kita akan turut terjejas. Bukan sekadar alam sekitar yang terjejas, tetapi turut menjejaskan manusia. Yang kedua adalah berlakunya kemalangan dan kebocoran ketika pengangkutan sumber petroleum dan gas asli ini. Kadang-kadang kita nampak ada tumpahan minyak di laut, ada tumpahan minyak di kawasan daratan. Ini akan memberi kesan kepada alam sekitar kita. Yang seterusnya adalah kebocoran ketika kerja-kerja cari gali, kebocoran paip, kebocoran dia punya pam ataupun sebagainya, akan menyebabkan berlakunya pencemaran. Pencemaran kepada sumber air kita lah, sebab manusia turut memerlukan sumber air untuk hidup. Saya teruskan lagi kesan terhadap alam sekitar daripada proses tadi perlombongan petroleum dan gas asli. Yang pertama adalah pencemaran udara. Bagaimana pencemaran udara berlaku? Asap dan gas yang dibebaskan dari loji penapisan minyak dan gas mencemarkan udara kita. Kita pastinya kita nak hirup udara yang segar, yang beri manfaat kepada kita. Kalau kita hirup udara yang tercemar, kita akan sakit. Dah tadi tak ada tenaga, lepas tu sakit pula kan. Semua murid di rumah, ingat pencemaran udara akan memberi kesan kepada tubuh badan manusia dan hidupan-hidupan yang lain. Kesan yang kedua adalah berlakunya pencemaran air. Bagaimana pencemaran air ini berlaku? Tumpahan minyak semasa pengangkutan atau kemalangan yang mencemarkan air laut. Maka kita akan tengoklah hidupan-hidupan laut turut terjejas. Ini adalah pencemaran yang ketiga, iaitu pencemaran tanah. Bagaimana pencemaran tanah berlaku? Kebocoran saluran paip minyak menyebabkan berlakunya pencemaran tanah. Tanah cemar, nanti kita nak tanam tumbuh-tumbuhan ataupun sumber makanan kita dah tak boleh dah, Aiman. Semua tak boleh kan. Yang seterusnya adalah kepupusan hidupan akuatik. Sebelum tu Aiman tahu tak, ataupun adik-adik di rumah tahu tak, apakah yang dikatakan dengan hidupan akuatik ni? Saya tahu aqua. Yang berenang tu, cikgu. Yang berenang kan, kita aqua ni berenang kan. Ya, cikgu. Betul, sangat tepat. Hidupan akuatik adalah hidupan yang hidup di dalam air. Semua yang berenang lah. Di dalam air pastinya berenang. Contoh yang paling senang adalah ikan. Ikan lah kan. Sotong berenang tak sotong? Sotong mesti dia berenang juga kan. Menari-nari kan. Itu hidupan akuatik lah. Jadi kesan kepada hidupan akuatik adalah pencemaran air laut menyebabkan kepupusan hidupan akuatik ni. Sotong dah payah dah nak dapat. Ikan pun akan mengalami sedikit gangguan. Mungkin bekalan ikan untuk kehidupan manusia berkurangan kerana berlakunya pencemaran air laut. Yang seterusnya adalah perubahan pandan darat. Pandan darat maksudnya apa yang kita pandang tu berubah. Dulu masa kita balik kampung, bentuk muka bumi atau belakang rumah kita lain. Tapi bila dah satu masa yang lama, dah berubah dah. Dulu tak ada pokok durian. Sekarang dah ada pokok durian kat belakang rumah kita. Itu yang dikatakan dengan perubahan pandan darat. Dulu hutan, sekarang dah jadi bangunan. Itu yang dikatakan perubahan pandang darat. So, macam mana kawasan pantai berubah menjadi kawasan industri dengan pembinaan loji penapisan minyak dan pemprosesan gas asli. Kalau dulu kan, balik kampung lalu kawasan, satu kawasan contohnya, kawasan tu ada tumbuhan semula jadi ataupun hutan. Sekarang dah berubah menjadi kawasan tempat penapisan minyak dan pemprosesan gas asli. Ini adalah perubahan pandang darat. Faham Faham, cikgu? Faham? Pastinya adik-adik di rumah, murid-murid di rumah turut faham. Untuk kita fahami sama-sama. Cikgu. Itu kesan terhadap kita aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli. Kita tengok pula, sumber tenaga yang lain selain daripada petroleum adalah perlombongan arang batu. Arang batu ni di Lombong, di negara luar lah. Kalau di negara kita di Malaysia ni tidak ada sumber arang batu. So bagaimana perlombongan arang batu ni boleh mencemarkan alam sekitar? Yang pertama adalah pembebasan asap dan gas dari kilang memproses arang batu lah. Yang kedua adalah pembebasan gas dari lombong dan sisa buangan. Yang seterusnya adalah sisa buangan lombong. Lombong arang batu tadi akan menjadi bahan toksik dari lombong dan sisa buangan akan
buang ke kawasan-kawasan lain lah. Okey, seterusnya tumpahan arang batu semasa pengangkutan dan pembuangan bahan toksik dari kilang ke dalam sungai ataupun laut. Ini adalah pelombongan arang batu. Pernah makan sate tak, Emin? Oh, sate favorite Ada kat rumah pasti pernah makan sate kan. Sate ni bakar guna apa? Pakai arang. Arang. Adakah itu arang batu? Macam sama je cikgu. Macam sama tapi tidak. Okey, arang batu adalah arang yang dihasilkan secara semula jadi. Okey, dalam proses-proses tertentu lah. Okey, kalau arang yang digunakan untuk bakar sate tu adik-adik kan, ni kita kongsi-kongsi ilmu kan. Mungkin sebelum ni orang tak tahu, kita bagi tahu. Arang yang digunakan untuk bakar sate itu adalah arang kayu. Oh, daripada kayu. Daripada kayu biasanya digunakan adalah pokok bakau. Pokok bakau ni dia dibakar sehingga menjadi arang, dan arang itulah digunakan untuk proses membakar makanan yang kita biasa jumpa lah. Contohnya sate tadi. Baik, Dia cikgu. kena beza kan. Ada murid-murid tanya, cikgu, arang batu dengan arang kayu dia berbeza. Dua benda berbeza lah. Ingat sama tadi. Tapi sumber masih lagi terbentuk daripada tumbuhan. Tapi ini secara semula jadi, ini secara kita buatan manusia. Okey. Kesan terhadap alam sekitar, yang pertama adalah pencemaran udara. Pencemaran udara akan berlaku apabila asap dan gas yang dibebaskan dari loji jana kuasa elektrik dan lombong mencemarkan udara. Okey. Mesti dalam contoh dalam cerita-cerita filem kita nampak kereta api kan, dia ada asap hitam berkepul-kepul zaman dulu kan. Enjin steam tu, itu dia menggunakan arang batu untuk menggerakkan enjin kereta api tersebut. Dan asap yang hitam yang berkepul-kepul tu akan mencemarkan udara. Okey. Untuk yang moden kita gunakan untuk menjanakan elektrik menggunakan stesen elektrik terma dipanggil. Yang kedua adalah pencemaran air. Bagaimana pencemaran air berlaku? Bahan toksik dari lombong, loji jana kuasa elektrik dan sisa buangan mencemarkan sungai serta sumber air bawah tanah. Apa contoh sumber air bawah tanah? Mak, sungai cikgu. Sungai atas tanah. Oh, tu atas. Bawah. Pernah tak pergi sungai, orang cerita tentang adanya air mata air. Oh, air mata air. Air mata air kan keluar daripada tanah. Itu yang dipanggil air, sumber air bawah tanah. Mata air ni kan dibekalkan air ke sungai. Contoh lain adalah air telaga. Air telaga. Air telaga, air perigi. Telaga perigi hampir samalah. Dan kadang-kadang kita minum air mineral, mineral water kan. Itu adalah sumber air bawah tanah. Bawah tanah. Bawah tanah. Okey. Jadi kalau air bawah tanah tadi tercemar, dah kita kurang sumber untuk minuman. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Bagaimana pencemaran tanah berlaku? Tumpahan arang batu semasa pengangkutan mencemarkan tanah. Arang batu ni jatuh ke atas tanah, akan mencemarkan tanah lah. Kita turut menerima kesan lah kepada proses pencemaran tersebut. Okey, yang keempat adalah kepupusan hidupan. Sama juga, bagaimana hidupan boleh terjejas. Pencemaran air oleh sisa loji jana kuasa elektrik menyebabkan kepupusan hidupan akuatik juga. Okey, sebab dia melibatkan air. Ingat, kalau melibatkan air dia akuatik. Kalau melibatkan kawasan daratan dipanggil flora dan fauna. Okay, kalau dalam sungai akuatik, laut akuatik. Kalau macam laut lebih kepada hidupan marin. Okay, kalau di kawasan daratan kita kenali sebagai flora dan fauna. Flora tu tumbuhan, fauna tu haiwan, hidupan liar. Okay. Yang terakhir adalah perubahan pandang darat. Bagaimana perubahan pandang darat memberi kesan. Pelombongan arang batu memberi kesan kepada perubahan pandang darat. Penggalian tanah menyebabkan perubahan pandang darat seperti pembentukan tasik bekas lombong. Tasik bekas lombong? Maksudnya tasik itu terbentuk kerana adanya aktiviti pelombongan. Lama kelamaan dia akan membentuk tasik. Tasik buatan manusia dipanggil. Okey. Bukan dia terbentuk secara semula jadi. Disebabkan aktiviti manusia tadi korek tanah lah dalam-dalam untuk dapatkan arang batu tadi, maka akan terbentuklah tasik yang mengubah pandang darat, kawasan daratan berubah menjadi kawasan tasik. Okey, cikgu. Faham, ini kesan terhadap alam sekitar, cikgu. Yes, kesan alam sekitar akibat daripada perlombongan arang batu. Okey, cikgu. Boleh kita terus lagi, cikgu? Teruskan lagi. Okey, kesan merokaan sumber tenaga juga terhadap alam sekitar, perlombongan dan pemprosesan uranium. Mungkin adik-adik ataupun saya sendiri sebenarnya tidak pernah melihat secara depan berkaitan dengan bahan yang dikenali sebagai uranium ni, kerana bahan ini mempunyai bahan radioaktif yang sangat berbahaya kepada manusia lah. Negara kita tidak ada lah aktiviti perlombongan dan proses uranium ni. Jadi uranium ialah sejenis bahan radioaktif yang banyak digunakan dalam industri nuklear.
Industri nuklear ni kita pergi pada sudut positif adalah penghasilan tenaga elektrik untuk kegunaan manusia selain daripada aktiviti-aktiviti pembangunan dan penyelidikan yang memberi hasil kepada manusia lah dari segi positif dia. Okey, kita tengok hari ni adalah contoh lombong uranium di luar negara lah. Janganlah adik-adik cari, murid-murid di rumah ataupun yang cari kan. Dekat mana ni? Ini bukanlah di Malaysia, di negara luar. Ini adalah contoh lombong uranium dan ini adalah loji tenaga nuklear untuk menjana tenaga elektrik. Sebab tenaga elektrik ni yang dijana menggunakan tenaga uranium ni lebih mengeluarkan banyak kapasiti tenaga elektrik lah untuk kegunaan siapa? Untuk kegunaan manusia. Kalau kat Malaysia tidak ada kita penjanaan tenaga elektrik sama ada menggunakan hidroelektrik itu air ataupun elektrik terma yang menggunakan arang batu tadi. Itu adalah contoh penggunaan elektrik di negara kita lah. Ini contoh gambar, murid-murid boleh tengok ini bagaimana uranium boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, kesan terhadap alam sekitar. Kesan pertama adalah pencemaran udara. Semestinya pencemaran udara berlaku pembebasan gas menyebabkan pelepasan gas berbahaya iaitu gas radon. Radon ke udara. Gas ni adalah gas yang ada radioaktif yang boleh memudaratkan manusia lah. Okey. Yang kedua adalah pencemaran air. Okey, proses penghasilan tenaga di loji nuklear menggunakan air sebagai bahan penyejuk sebab uranium ni dipanas sifat dia. Menyebabkan sumber air terdedah kepada pencemaran. Sebab pencemaran tanah, bagaimana sisa pelamongan dilupuskan di kawasan sekitar lombong menyebabkan radioaktif pencemaran tanah dan persekitaran dengan kadar radiasi yang tinggi. Kepusahan hidupan ini berkaitan dengan bahan radioaktif yang masuki sumber air menjejaskan hidupan akuatik lah. Ini kan macam contoh ikan tadilah. Perubahan padan darat, pelombongan menyebabkan perubahan padan darat seperti pembentukan tasik bekas lombong, sama juga macam arang batu tadi. Ini adalah uranium. Yang seterusnya adalah empangan hidroelektrik. Bagaimana empangan hidroelektrik boleh menjejaskan ataupun beri kesan kepada alam sekitar. Ada gegaran dan bunyi bising berlaku semasa kerja ni. Perubahan tekanan suhu. Kawasan hutan ditenggelami air. Kalau dulu kawasan ni banyak dia diami oleh hidupan liar dan tumbuh-tumbuhan, maka kawasan ini akan ditenggelami oleh air akibat daripada pembinaan empangan hidroelektrik. Kesusutan aras, air di bahagian hilir dan hakisan tebing sungai. Tebing sungai akan menyebabkan sungai di bahagian hulu, hilir akan cetek. Ini kesan dia. Yang pertama adalah gangguan ekosistem. Takungan air menyebabkan perubahan tekanan, suhu dan ciri kimia serta fizikal air menyebabkan banyak spesies hidupan akuatik pupus. Kepusahan hidupan liar kerana hidupan liar kehilangan habitat akibat kawasan hutan ditenggelami air. Seterusnya adalah kejadian tanah runtuh berlaku apabila disebabkan hakisan tebing sungai dan cerun bukit semasa kerja-kerja pembinaan dan kepupusan spesies flora yang berharga. Kayu cengai, meranti dan tualang serta tumbuh-tumbuhan herba ditenggelami air kan, banyak takut air dia kan, maka dia tenggelam. Kita nak uji sikit. Uji adik-adik di rumah, murid-murid di rumah, kita nak uji sikit. Kita gunakan kita nak uji Aiman. Boleh jauh mana Aiman boleh faham. Saya bacakan untuk Aiman. Antara yang berikut manakah menjadi punca kawasan darat berubah menjadi tasik? Aiman tengok jawapan dia tu. Adakah pembinaan empangan? Adakah kegiatan pembalakan? Adakah penerokaan petroleum? Pelombongan petroleum dan pelombongan arang batu. Ada 4 jawapan tu, pilih 2 je man. Yang nak betul. Dan yang saya pasti cikgu, nombor 4 tu dah pasti cikgu. Pelombongan arang batu sebab baru lepas sebut tadi. Sebut tadi. Nombor 2 dan nombor 3 tu pasti salah lah cikgu. Pasti salah. Dan saya rasa nombor 1 tu pun betul. Jadi jawapannya adalah B cikgu. 1 dan 4. Tengok. Betul. Bila adik-adik di rumah, murid di rumah juga pasti dapat memberi jawapan yang sama macam Aiman. Betul saya ada cop dekat situ. Ada buat itu di pencapaian saya. Minta Aiman cop. Tanda yang Aiman dan adik-adik di rumah berjaya menjawab dengan betul. Dan yang pengukuhan kedua, kita tengok yang kedua pula. Baik cikgu. Kita boleh ikut aktiviti penerokaan sumber tenaga yang manakah boleh menyebabkan kawasan hutan tenggelam. Ni kalau tenggelam ni cikgu, dia macam melibatkan air. Jadi kalau air ni empangan cikgu. Dia jawapannya adalah C. Kita tengok jawapan dia. Empangan air dulu. Tambah lagi satu lagi cop. Mewakili Aiman dan adik-adik murid-murid di rumah.
tentang kefahaman dalam menjawab soalan pengukuhan ini. Jadi saya rasa murid-murid kita kat rumah pun cikgu, mereka pun boleh jawab dengan baik cikgu. Boleh jawab dengan baik sebab Yap. dah faham apa yang kita terangkan tadi. Baik. Dan boleh fahamlah. Baik cikgu. Okey, Jadi insya-Allah boleh, cikgu Bang. kita nak berehat seketika dan banyak lagi perkara menarik yang akan cikgu kongsikan selepas ini. Jangan ke mana-mana murid-murid. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Satu mata pelajaran yang cukup saya minat iaitu mata pelajaran geografi. Sebab cikgu dia melibatkan kehidupan seharian kita cikgu kan. Baik, untuk segmen pada kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan tengok kepentingan pengurusan sumber tenaga terhadap alam sekitar. Apa kepentingan? Tadi kita tengok kesan, tengok kepentingan pengurusan sumber tenaga. Yang pertama adalah mengelakkan kepupusan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Kerana tumbuhan semula jadi ini sangat penting kepada kita. Kerana tumbuhan semula jadi menyerap gas karbon dioksida yang dibebaskan oleh manusia. Okey, dan hidupan liar jugalah. Hidupan liar pun penting kepada kita dan alam sekitar. Kita tengok apa kegiatan pelombongan dan penerokaan sumber tenaga boleh memusnahkan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan mengancam hidupan liar. Okey. Bagaimana? Contohnya pelombongan arang batu melibatkan penebangan hutan yang menjadi habitat tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Hilang rumah kan? Betul. Bila kita buat penerokaan secara tidak terkawal lah. Bukan bermaksud penerokaan tidak boleh dilakukan. Boleh. Tapi kita kawal dengan sebaik mungkin untuk mengelakkan kepupusan. Okey. Tumpahan minyak dalam pelombongan petroleum pula menyebabkan kepupusan hidupan akuatik ataupun hidupan marin di laut. Okey, ini contoh kan. Kesiannya murid-murid di rumah. Tengok penyu ni dia kena minyak, tumpahan minyak di laut. Dia nak bergerak payah, dia mengganggu nak cari makan payah. Macam kita lah kalau tak dapat makan kita akan lemah. Lama-lama dia akan mati kan. Kesian penyu. Dan maka haiwan-haiwan ini boleh diancam kepupusan. Itu kepentingan pengurusan sumber kita urus dengan baik. Okey, dengan harapan ia tidak menjejaskan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Macam Aiman sebut tadi, minat geografi ni suka sebab berkaitan dengan kehidupan kita. Jadi kita ada amalkan ilmu geografi ni untuk kehidupan kita, untuk kesejahteraan kita dan kesejahteraan negara dan dunia. Okey, yang seterusnya adalah mengekalkan keseimbangan ekosistem. Bagaimana? Ekosistem adalah satu sistem yang terdiri daripada biotik, benda hidup, dan abiotik, benda bukan hidup, yang saling berinteraksi antara satu sama lain. Saya bagi contoh benda hidup, haiwan contohnya. Benda bukan hidup, apa? Batu? Okey, bagus. Sangat tepat. Rasa macam nak bagi cop lah. Bagi cop juga? Bagi cop lah. Kita tambah lagi lah cop. Jawab dengan selamba je orang cakap kan. Santai. Betul rupanya kita. Bermurah hatilah kita nak bagi cop. Okey. Seterusnya adalah penerokaan sumber tenaga yang tidak terkawal telah menyebabkan gangguan terhadap ekosistem daratan dan ekosistem akuatik. Okey, seterusnya ekosistem daratan akan terjejas apabila penerokaan sumber tenaga seperti arang batu dan uranium tidak diurus dengan baik. Contohnya kemusnahan sumber hutan akan menyebabkan haiwan liar pupus kerana hilang habitat dan sumber makanan. Okey, ekosistem akuatik terganggu apabila berlaku tumpahan minyak berskala besar dalam kerja-kerja penerokaan petroleum yang dijalankan di laut. Ini adalah kesan. Kepentingan dia adalah untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah menjamin bakalan sumber berterusan. Macam kita sebut tadi, kalau sumber ni kita guna habis, sampai satu masa kita tak ada sumber lah. Macam makanan kita makan je sampai satu masa dah tak ada makanan, kita dah tak ada sumber makanan, maka kita tak boleh nak teruskan kehidupan kita dengan lebih baik. Menjamin bekalan sumber yang berterusan ini bagaimana pertumbuhan pesat penduduk dunia menyebabkan permintaan terhadap bekalan sumber tenaga bertambah. Keadaan ini akan memberikan tekanan kepada sektor tenaga sesebuah negara dalam memenuhi keperluan pengguna. Pengguna semakin ramai, sumber semakin kurang, maka tekanan kepada pihak-pihak tertentu untuk menyediakan keperluan. Bagi menjamin bekalan sumber tenaga yang berterusan pada masa hadapan,
pembangunan lestari perlu diamalkan. Pengurusan sumber tenaga yang cekap secara optimum perlu dijalankan bagi mengelakkan pembaziran. Kita nak elakkan pembaziran. Contoh kita bawa kenderaan, kita selalu pusing. Tapi yang negatif daripada sikap kita yang suka meronda-ronda tadi, kita tanpa sedar kita telah membazirkan sumber tenaga. Sumber tenaga tu lah dah tak ada. Kita bazirkan lagi. Memang kita bayar, tetapi secara jangka panjang dia akan memberi kesan kepada sumber tenaga yang ada untuk kegunaan masa depan. Okey. Tenaga boleh baharu seperti tenaga suria, tenaga angin dan tenaga ombak lebih mesra alam dan tidak akan habis. Secara langsung dapat menjamin bekalan sumber tenaga yang berterusan kepada pengguna dan mengekalkan sumber bahan api fosil untuk generasi akan datang. Apa sumber bahan api fosil ni? Tak tahulah cikgu. Tak tahu. Tak tahu kita beritahu. Okay. Tak tahu kita bagi tahu. Bahan api fosil adalah bahan seperti petroleum dengan gas asli lah. Fosil itu bermaksud adalah perebutan haiwan atau tumbuhan yang makan masa jutaan tahun dalam tanah, maka terhasillah petroleum dengan gas asli. Itu yang dikatakan dengan fosil. Anda tahu kan? Aiman dah tahu, ada adik murid-murid di rumah pun dah tahu. Okey, kita teruskan. Apakah kepentingan yang seterusnya adalah mengurangkan kesan perubahan iklim. Sekarang ni musim panas lah. Kan? Berpuluh-puluh kan. Kalau ada murid-murid pergi sekolah balik tengah hari, panas. Okey, ini adalah perubahan iklim yang berlaku tanpa kita sedar akibat daripada pengurusan sumber tenaga yang tidak cekap ataupun tidak baik. Penerokaan sumber tenaga boleh menyebabkan pencemaran udara. Okey, contoh dalam keadaan perlombongan petroleum, gas berbahaya seperti karbon dioksida, karbon monoksida dan hidrokarbon dibebaskan ke udara akibat pembakaran gas di pelantar minyak. Saya kan kita lalu kan, mungkin pernah pergi ke kawasan-kawasan perlombongan ataupun lalu di sebagai contoh kawasan di Kertih, Terengganu. Yang kan kita lalu kan, lalu kawasan perlombongan tu kan dia ada api menyala dekat menara, dekat ada menara, lepas tu api menyala tu. Api tu dia boleh membebaskan gas yang kita sebut tadilah. Sebab apa dibakar tu? Sebab nak mengelakkan berlakunya tekanan kepada kawasan tersebut, akan boleh menyebabkan bahayalah. So dia bakar tu akan menyebabkan pencemaran udara. Okey. Kilang penapisan petroleum juga membebaskan asap ke udara. Okey, pembebasan gas berbahaya ke udara boleh menyebabkan kesan perubahan iklim di dunia. Iklim apa? Panas. Lepas tu kalau kita tengok kan, kejap-kejap panas, kejap-kejap hujan, dia tidak menentu. Perubahan iklim ni secara besarnya memberi kesan kepada kita manusia. Jadi kita hidup tidak selesa kan. Saya yakin murid-murid di rumah atau Aiman, atau siapa saja pasti ingin hidup dalam keadaan yang selesa. Jadi kalau cuaca panas akan menyebabkan kita tidak selesa. Pengurusan yang baik dalam kegiatan industri tenaga dapat mengurangkan kesan pencemaran udara dan perubahan iklim. Kita nak tanya sikit. Nak tanya saya je. Nak tanya Aiman ni, nak tanya boleh Aiman, nak tanya adik-adik murid-murid di rumah. Kita buat sama-sama, kita fikirkan sama-sama. Kat sini dia bagi kita nak kukuhkan pemahaman kita. Kita nak uji sikit soalan di luar kotak pemikiran ataupun jangkaan. Saya suka uji jangka ni. Kita menjangkakan apa yang berlaku supaya kita bersedia. Okey. Jangkaan dia, apakah kesan terhadap sumber tenaga sekiranya jenis kenderaan seperti gambar di bawah terus bertambah? Berikan pendapat anda. Pendapat Aiman, ada pendapat murid-murid di rumah. Dekat Aiman tu ada whiteboard. Mungkin boleh tulis-tuliskan apa yang Aiman, murid-murid di rumah boleh keluarkan kertas, pen, boleh cuba-cuba fikir-fikirkan. Okey, apakah yang berlaku sekiranya kenderaan apa teman? Ini kereta cikgu. Kan semakin hari kereta semakin bertambah di jalan raya. Okey, sudah semestinya pertambahan kereta menunjukkan berlakunya pertambahan penduduk. Okey, apakah yang akan berlaku sekiranya kenderaan kereta ni makin bertambah di jalan raya kepada sumber tenaga? Okey cikgu, dah siap jawapan saya cikgu. Siap Okey, petroleum dan gas asli akan berkurang. Bagus. Betul cikgu? Bagus. Kat rumah boleh angkat. Kita nampak kan? Kita nampak murid-murid di rumah. Okey, Aiman bagi petroleum dan gas asli berkurang. Kenapa petroleum dan gas asli berkurang? Sebab bila kereta dah makin banyak cikgu, semua nak isi petrol kan? Yes. Jadi makin lama makin berkuranglah petroleum kita cikgu. Makin berkurang. Apa kesan dia?
Kesannya cikgu, nanti bila dah banyak sangat kereta nanti dah tak boleh pakai petroleum, semua kena naik basikal. Betul ke semua cikgu? naik basikal. Dan akan nampaklah kenderaan-kenderaan dia akan tersadai. Tak boleh bergerak. Betul cikgu? Tak boleh bergerak sebab tak ada petroleum. Bagus. Kita boleh jagakan. Mungkin kita boleh sama amalkan, kita kurangkan penggunaan kenderaan. Kita gunakan pengangkutan awam. Apa lagi? Macam Aiman sebut tadi, berbasikal. Berbasikal mungkin kalau rumah kita hampir dengan sekolah, murid-murid kan rumah hampir dengan sekolah, kita memilih untuk berjalan kaki untuk pergi ke sekolah. Tak perlulah nak, mungkin rumah jarak 200 meter ataupun 100 meter dengan sekolah, kita boleh berjalan kaki saja tanpa menaiki kenderaan. Okey cikgu, ada ganjaran ke untuk saya cikgu? Sudah semestilah. Sebab dah tulis, kita bagi satu. Kita angkat bagi betul, kita bagi dua. Dua cikgu Dua. Kita bagi tapi dua. Sebenarnya saya ada adik-adik di rumah ni pasti juga menerima 2 cop. Sama macam Aiman. Kita tapi saya ada satu soalan lah cikgu. Ada soalan, boleh, ada tak tak tips daripada cikgu kepada mereka yang mungkin naik kereta pergi kerja kan? Jadi terpaksa naik kereta. Naik kereta pergi kerja tapi naik seorang-seorang cikgu. Kereta besar seorang, kereta ni seorang. Cikgu ada nasihat tak? Ada 2 untuk nasihat. menjimatkan. Berdasarkan pengalaman dan pemerhatian kita lah dalam kehidupan. Yang pertama, kita selalu kadang-kadang kita tak nak menyusahkan orang lain. Itu sikap yang kurang bagus sebenarnya. Bagus tapi kurang bagus. Bagus tapi kurang bagus. Bagus, kita tak nak susahkan, tak nak tumpah, tapi kita bekerjasama, berpakat. Mungkin dalam satu kawasan ada 2 atau 3 orang lokasi kerja yang sama. Mungkin kita boleh mungkin hari ini saya bawa kereta saya. Jadual juga Jadual. Hari esok Aiman bawa kereta Aiman. Hari lusa CA pula guna kereta dia. Kita bergila-gila. Kenderaan hanya satu saja bergerak. Kita boleh jimatkan duit, kita boleh jimatkan penggunaan sumber petroleum. Tu yang pertama lah. Dan mengurangkan pencemaran. Mengurangkan pencemaran. Yang kedua, kita suka bila sampai satu lokasi, kita duduk lama dalam kereta tanpa mematikan enjin kenderaan. So sampai tempat yang kita nak tuju, kita terus matikan enjin kenderaan, terus kita bergerak ke tempat yang kita nak pergi dan kita boleh jimatkan penggunaan sumber tenaga petroleum. Ini tips yang cukup berharga. Kita suka duduk lama dalam kereta, tapi tanpa kita sedar, kita dah bazirkan sumber tenaga. Betul. Baiklah cikgu, kita nak berehat seketika. Boleh? Baik, banyak lagi. Mungkin lepas ni ada lagi tips yang cikgu nak kongsikan macam mana kita nak jimat petroleum ataupun bahan tenaga kita ni. Tapi kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Hari ini dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Mesti banyak kan di sekolah-sekolah di luar sana yang buat satu inovasi kreatif untuk memastikan bahan-bahan petroleum kita ni dapat dijaga dan tidak habis begitu saja. Baik, dan kita nak dengar perkongsian pada cikgu untuk segmen pada kali ini. Dipersilakan cikgu. Okey, kita teruskan. Kali ini kita tengok usaha pengurusan sumber tenaga di dunia. Apa usaha yang dijalankan oleh negara kita dan negara-negara luar tentang penggunaan sumber tenaga. Yang pertama adalah penggunaan sumber tenaga boleh baru. Macam mana yang saya terangkan tadi, penggunaan sumber tenaga boleh baru ni adalah yang tidak habis. Tak habis. Contoh paling paling senang, cahaya matahari. Bagus. Semakin lama semakin pandai juga. Pandai. Okey. Yakinlah murid-murid di rumah pun turut sama dapat manfaat daripada apa yang kita kongsikan pada hari ini. Itu tengok penggunaan sumber tenaga boleh baru. Sumber tenaga boleh baru seperti tenaga suria, tenaga hidro, tenaga angin dan tenaga ombak dimajukan dengan meluas di seluruh dunia. Angin, kincir angin. Ombak lempat. Ombak dia tak pernah berhenti menghempas pantai. Bagaimana kita nak manfaatkan ombak yang menghempas pantai tadi untuk menghasilkan tenaga elektrik? Dia hempas pantai, dia ada turbin bergerak. Dia hempas pantai, turbin bergerak. Dia gerak turbin tadi, tenaga kinetik dia panggil, akan menghasilkan tenaga elektrik. Free. Percuma. Kita cuma hasilkan, kena sediakan turbin tadi lah. Yang menghasilkan tenaga tu. Macam kita bawa basikal dulu-dulu kan ada
sejenis alat pada tayar basikal tu, bila kita kayuh, dia akan menghidupkan lampu basikal. Dynamo ke cikgu? Dynamo, bagus. Jangan tersalah sebut. Dynamo kan. Dynamo tu adalah untuk menggerakkan, menghasilkan tenaga elektrik dan memberi tenaga untuk menghidupkan lampu basikal. Betul lah cikgu. Kan? Makin laju kita kayuh, makin cerah. Kalau kita slow, malap lampu dia. Itu percuma. Okey, cara percuma. Jadi penggunaan sumber tenaga boleh baharu dapat mengurangkan penggunaan bahan api fosil dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Seperti mana yang ada di hadapan Aiman sekarang. Ada dua contoh. Yang pertama adalah lampu yang menggunakan panel suria. Sebelah kanan yang warna hitam belah tu. kanan ni, Sebelah kanan tu. Jadi kita cas menggunakan cahaya matahari. Percuma juga. Cuma lampu kita kena belilah. Lampu tidak percuma. Tapi kita cas tu kita boleh gunakan lampu solar di rumah, tak gunakan tenaga elektrik. Tak guna tenaga elektrik, kita dah boleh jimatkan tenaga. Mungkin kita boleh gunakan panel suria di sebelah kiri Aiman tu adalah panel suria. Digunakan untuk mengecas bateri. Dan bateri ini kita boleh gunakan untuk menghidupkan lampu-lampu kecil ataupun cas telefon bimbit. Okey, kita boleh jimatkan tenaga, jimat wang, jimat tenaga dan mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Kan? Hidup kita akan lebih harmoni. Kita tidak hirup udara yang tercemar, kita rasa selesa, kita rasa bebas untuk lakukan apa saja, dan yang penting alam sekitar kita kekal terpelihara. Okey. Contoh, penggunaan sumber tenaga boleh baharu juga dapat mengelakkan krisis tenaga akibat kehabisan bahan api fosil yang semakin berkurangan. Contohlah kenderaan yang menggunakan tenaga suria prototipe, di mana di atas bumbung dia menggunakan panel suria seperti yang kita tunjuk tadi. Dia tenaga elektrik boleh bergerak tanpa guna petrol. Tanpa canggih guna, ni cikgu. Canggih. Canggih. Okey. Yang kedua, penyelidikan dan pembangunan R&D bagaimana dijalankan bagi menghasilkan sumber tenaga yang mesra alam. Contohnya Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB dan Universiti Tsinghua China menjalankan penyelidikan untuk menghasilkan bahan bakar biodiesel daripada minyak kelapa sawit. Boleh ke cikgu? Boleh. Minyak kelapa sawit yang telah digunakan. Mungkin murid-murid rumah pernah melihat orang beli minyak masak terpakai. Mungkin ada kawasan-kawasan murid-murid ataupun Aiman mungkin pernah dengar orang beli minyak masak terpakai, diproses semula menjadikan bahan biodiesel untuk kegunaan sumber tenaga. Okey, ini adalah yang satu, penyelidikan dan penggunaan juga R&D. Tapi berkaitan dengan undang-undang. Langkah utama oleh kerajaan untuk menjaga dan mengurus sumber tenaga di sebuah negara ialah menguatkuasakan undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang dapat memantau pihak supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan pencemaran. Sebagai contoh, Malaysia Akta Kualiti Alam Sekitar Alam Sekeliling 1974 digubal untuk menjaga sumber air daripada tercemar, dan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979 digubal untuk memelihara alam sekitar. Usaha pengurusan sumber tenaga di dunia, dasar kerajaan kerajaan turut memainkan peranan. Governance itu dasar kerajaan lah. Bagaimana kerajaan sesebuah negara cuba untuk memastikan sumber tenaga ini dijaga dengan baik dan dirancang dengan baik lah. Ini dasar-dasar yang dijalankan di Malaysia. Dasar dan Pelan Tindakan Tenaga boleh diperbarui 2009, Pelan Tindakan Kecekapan Tenaga Negara 2016 hingga 2025, dan Akta Tenaga boleh baharu 2021. Kita tengok pengukuhan soalan. Kita nak uji murid-murid di rumah, dan Aiman segini kan. Uji, cikgu ni suka uji, bukan? Dia melalui ujian ni kita boleh bertukar-tukar pendapat. Betul, cikgu. Kita boleh bagi idea dan kita boleh jana idea baharu agar kita kekal aktif berfikir untuk kesejahteraan kita. Betul, cikgu. Sekiranya anda sebagai seorang ketua keluarga, ketua keluarga, ketua keluarga, adik-adik mungkin peranan sebagai ketua keluarga pada satu masa nanti, apakah langkah yang boleh anda lakukan bagi menjimatkan sumber tenaga di kawasan kediaman? Apa langkah yang boleh? Adik-adik murid-murid rumah boleh tulis-tulis apakah langkah yang boleh kita amalkan untuk menjaga, menjimatkan sumber tenaga di kawasan tempat tinggal kita. Rumah kita lah kan. Rumah kita. Macam mana saya cuba, cikgu? Boleh, silakan. Okey. Apa yang kita boleh fikir-fikir apa yang boleh kita buat kalau kita duduk kat rumah, kita nak jimatkan sumber tenaga kat rumah kita ni. Macam mana kita nak buat?
Okey, cikgu. Laju tulis tu macam dah dapat dah. Okey. Saya cuba cikgu. Okey, boleh. Salah cikgu betulkan ya. Tunjukkan, boleh. Okey, kita menggunakan elektrik bila perlu je cikgu. Gunakan elektrik bila perlu. Contoh, kita cas telefon. Kita tak nak guna dah habis dah. Kita cabut plug dia. Switch off. Okey, tutup switch dia, cabut plug. Jangan biarkan plug dekat telefon. Begitu juga dengan alatan-alatan lain lah. Okey, atau menggunakan nak gosok baju, gosok. Jangan gosok satu, potong satu, kemudian satu, gosok terus sekaligus, banyak-banyak. Tu boleh gunakan. Jawapan yang bijak, guna elektrik bila perlu, dan saya tambah lagi, gunakan sumber boleh baru seperti lampu solar tadi. Lampu solar. Lampu solar kita boleh jimatkan tenaga elektrik. Okey, kita nak bagi berapa lah? 2, 4, 5, kita bagi tambahan satu lagi. Tambah satu lagi. Okey, pencapaian untuk Aiman dan murid-murid rumah. Pencapaian ni bukan saja untuk Aiman tapi untuk murid-murid di rumah. Okey cikgu, mungkin penggunaan solar ni cikgu, mungkin baru lagi lah orang kata nak meluas di negara kita cikgu. Mungkin ada tak nasihat daripada cikgu untuk orang kata kita nak sama-sama, boleh kita kempen ke cikgu ya? Boleh. Untuk sama-sama kita menggunakan solar ini untuk menjimatkan petroleum kita cikgu. Sebab pasal kempen ni, saya tertarik dengan satu lah yang cita-cita saya lah sebenarnya kan. Kita nak kongsi dengan murid-murid di rumah atau sesiapa saja. Kempen satu rumah, satu lampu solar. Maksudnya kan malam-malam kita perlukan lampu pencahayaan untuk keselamatan. Betul. Kita pasang lampu solar dekat halaman rumah kita. Dia boleh kita buat secara automatik. Bila malam je dia menyala. Dan bila siang dia tertutup. Dan dijana oleh tenaga sumber cahaya matahari, tenaga solar. Percuma, sumber tenaga percuma, mesra alam dan keselamatan rumah kita pun terjamin. Yang paling penting cikgu, jimat. Okey, baik cikgu. Mungkin ada rumusan daripada cikgu untuk topik kita pada hari ini. Rumusannya banyak info-info yang boleh murid-murid dapatkan dari laman web Sumberku. Okey, banyak lagi info-info yang dalam laman web Sumberku. Dan apa yang kita dapat hari ini adalah bagaimana kita nak menggunakan sumber tenaga secara yang paling baik, yang penuh berhemah dan mengelakkan berlakunya pencemaran, dan kita sama-sama amalkan penjimatan tenaga untuk kesejahteraan kita pada hari ini dan masa akan datang. Okey, bagaimana pula dengan prestasi pembelajaran saya cikgu hari ni? Kalau tengok kat situ pencapaian saya kan. Ada berapa cok? Cuba tengok. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 cikgu. 6. Orang cakap perfect. Alhamdulillah. Orang cakap sempurna. Kita berjaya mengikuti sesi pembelajaran dengan baik. Begitu juga dengan murid-murid di rumah. Dan kita boleh faham. Dan jangan lupa faham dan amalkan. Okey, dan jangan lupa untuk jimatkan elektrik di rumah anda. Jimatkan minyak petrol anda. Mudah-mudahan kita dapat menjaga negara kita dan keamanan dan kesihatan diri kita. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fitri yang sentiasa senyum je daripada awal tadi kan. Dan juga murid-murid kita di rumah, ada rezeki kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM